awal dan di hujung. Baik. Jadi terdapat beberapa imbuhan awalan yang biasa kita guna dalam penulisan dan juga dalam percakapan kita. Yang pertama contohnya seperti imbuhan ber, ya. Ber contohnya seperti berenang, berenang, ya. Kita imbuhannya ialah ber saja, ya. Daripada kata dasar renang, kita masukkan imbuhan awalan ber. Jadi dalam kaedah penulisan Jawi, jadi untuk ber ni kita dah belajar semalam, i itu adalah i pepek. Jadi kita gugurkan dia, maka imbuhan awalan ber itu dengan huruf ba sajalah. Kalau kita letak ya kan jadi b pula. Kemudian imbuhan awalan yang kedua iaitu imbuhan ber, imbuhan ber. Contohnya seperti berlari, kata dasarnya lari, kita masukkan imbuhan ber, Jadi ber tu ada i pepek di tengah-tengah dia, kita gugurkan, jadi ejaan ber ialah bara. Kemudian imbuhan awalan yang seterusnya memasak, jadi imbuhannya me. Jadi kita gabungkan dengan kata dasar masak, jadi memasak. Jadi untuk tulis imbuhan me ni Jawinya huruf mim sajalah. Kemudian imbuhan men, contohnya seperti mendaki, kata dasarnya daki, kita masukkan imbuhan men, jadi mendaki. Untuk eja perkataan men, mim nun. Kemudian imbuhan yang seterusnya imbuhan me, seperti melukis. Dan kita ada imbuhan mem, seperti membuat. Kemudian imbuhan meng, meng, seperti menggosok. Jadi eja meng tu bila kita tulis dalam Jawi, mim nga, meng. Kemudian kita ada awalan yang seterusnya iaitu awalan ter, seperti tertelan. Imbuhan pe seperti pelakon, imbuhan pem seperti pembesar, pen seperti pentadbir, dan peng seperti penggerudi. Ini yang saya highlightkan dengan warna merah tu, itu adalah imbuhan awalan. Dan kita juga ada imbuhan awalan yang bermula dengan se, ke dan di, seperti serumah, ke dalam, diminta. Jadi untuk se, ke dan di ni Jawinya se tu huruf sing sajalah, se. Ke tu huruf kaf dan di tu huruf dal. Kalau kita belajar semalam, di ni adalah kata tradisi, kita tak eja da ya di, da saja. Baik, untuk perkataan yang bermula dengan se, ke dan di ni, dia ada sedikit pengecualian dia. Sekiranya perkataan yang dimasuki imbuhan se, ke dan di ni bukan perkataan yang dieja Jawinya bermula dengan huruf alif, macam rumah mula dengan huruf ra, dalam dia mula dengan huruf dal, minta tu dia mula dengan huruf mim. Jadi imbuhan se, ke, di tu dia tak ada apa-apa perubahan lah, cuma masukkan saja huruf tu. Tetapi sekiranya imbuhan se, ke, di tadi dia dimasukkan pada awal pada perkataan yang bermula dengan huruf alif. Contohnya seperti seagama. Jadi agama tu kita mula ejaan dia dengan huruf alif. Jadi bila masuk se, maka automatik kita akan letakkan hamzah di atas huruf alif. Apa tujuan dia? Untuk mengelakkan kekeliruan sebutan. Takut ada yang baca sagama,
kan. Baik. Begitu juga dengan contohnya seperti se-Islam Islam dia adalah salah satu daripada perkataan yang bermula dengan alif yang di bawahnya ada huruf hamzah. Kan? Huruf hamzah yang berada di bawah alif dia ada dalam pada perkataan Islam. Kan? Dia sebenarnya tak banyak perkataan yang bermula dengan alif hamzah di bawah ni. Kan dia untuk beberapa perkataan saja. Contohnya seperti Islam. Kan? Perkataan Islam tu ada huruf hamzah di bawah alif. Kemudian perkataan seperti kata seru kan kata terperanjak tu kita kata kan itu kita eja alif ya ha kan. Kalau alif ya ha dia sebenarnya ayah kan. Alif ya ha tu ayah. Kita nak eja bukan nak eja ayah. Jadi kita letak hamzah bawah alif. Supaya hamzah bawah alif tu orang akan baca bagi bawah. Kan? Dan perkataan moden hari ni yang ada perkataan depan seperti email, kan? Dagang, apa-apalah, kan? Commercial, kan? Jadi nak ejek tu alif ya kalau kita tak letak hamzah dia jadi alif ya yang perkataan tradisi semalam tu. Jadi kita letak hamzah bawah alif supaya bunyi dia ya. Tu tujuannya nak bezakan dia. Begitu juga dengan imbuhan ke kan. Ke. Bila ada ke kemudian kita nak gabungkan dia dengan perkataan yang bermula dengan huruf alif seperti arah contohnya. Ke arah. Kan? Ke arah. Eja arah alif ra ha arah. Bila kita masukkan ke kan maka automatik huruf alif tadi kita akan letakkan hamzah di atasnya dan supaya kan kalau tak ada hamzah dibimbangi orang akan baca karah kan karah. Jadi kita letak hamzah supaya bunyi dia ke arah kan. Begitu juga dengan kan imbuhan di. Bila ada di kan dan digabungkan dengan perkataan yang bermula dengan huruf alif seperti diuji kan. Uji kita eja uji dia ada mula dengan huruf alif kan, alif waw u jim ya ji. Bila kita masukkan di kan huruf dal kan maka automatik di atas huruf alif tu kita letakkan hamzah kan. Kalau tak ada hamzah kita akan baca apa? Dauji. Dauji kan. Wallahu alam lah apa perkataan dauji itu kan. Tapi bila letak hamzah atas alif maka dia akan dibaca diuji kan. Ni sedikit pengecualian dia lah kan. Jadi ingat bila masuk perkataan se, ke dan di selepas dia tu perkataan yang bermula dengan huruf alif maka alif tu letakkan hamzah. Baik. Kemudian kita ada imbuhan yang kedua, imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ni biasanya kan dia berakhir dengan an kan. Contohnya seperti harapan, makanan, arahan, jambangan, semua tu berakhir dengan an di belakangnya. Termasuk juga ujian, cucian, durian apa semua tu berakhir dengan an. Kan begitu juga sekian, berlian kan. Susuan, tujuan, gurauan, deruan semua tu dia berakhir dengan an sebenarnya kan. Begitu juga paksaan, jagaan, tajaan, deraan kan. Ini imbuhan akhiran an. Kemudian kita ada imbuhan akhiran i kan, di belakang dia bunyi i kan, seperti hadapi, tangisi, ratapi, jalani, hargai kan. Semua yang bunyi i belakang tu adalah imbuhan kan. Baik. Jadi untuk imbuhan akhiran ni kan, dalam penulisan Jawi dia ada sedikit perkara lah yang kita perlu ambil perhatian kan. Untuk perkataan kan, kalau kita buang dulu imbuhan akhiran
Kita tengok dulu perkataan kata dasar dia. Contohnya seperti dalam contoh tu harap. Harap, makan, arah dan jambang. Jadi kalau kita tengok perkataan ni, sebelum disambung dengan akhiran an tu, perkataan ni adalah perkataan yang berakhir dengan huruf, bukan huruf vokal, bukan huruf A, E, I, O, U, yang kita panggil sebagai huruf konsonan. Jadi bila kita nak jawikan dia, kita nak sambungkan dengan akhiran an di belakang, jawinya kita cuma tambah huruf nun sahaja. Kata dasarnya tetap tidak berubah. Jangan ada yang tulis selepas kita masukkan imbuhan, tiba-tiba kata dasar dia itu berubah. Ada tambahan alif ke, ada gugur alif ke, tak ada. Dia tetap seperti asal. Jadi harap contohnya kita aja ha alif ra pa, harap. Jadi bila nak jadikan imbuhan an di belakang dia jadi harapan, cuma tambah nun, maka jadilah sebutan dia harapan. Baik. Tetapi sekiranya perkataan kata dasar yang kita nak sambung dengan akhiran an tadi itu, dia berakhir dengan huruf I. Huruf I. Ataupun kalau jawinya huruf ya lah. Seperti uji, cuci, undi, duri. Kita nak tambah imbuhan an di belakang. Ujian. Untuk